warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sampai tahun negeri Terengganu tak lepas dari dilanda banjir sehingga melibatkan hampir 8 daerah di negeri Terengganu ditenggelami air. Jadi pada hari ini kami akan mengadakan forum yang akan mengupaskan sedikit sebanyak berkaitan isu banjir di negeri Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengadakan forum yang berkaitan banjir di Terengganu khususnya. Jadi ahli panel kita yang pertama, saya perkenalkan saudari Hatikah, dan panel kita yang kedua iaitu saudari Fatin. Jadi apa yang kita faham, apa yang kita tahu, di Terengganu ni ataupun di negeri Pantai Timur selalu berlakunya banjir. Jadi tujuan saya menjemput dua panel kita adalah untuk mengupas soalan-soalan berkaitan banjir di Terengganu. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang pertama, iaitu dengan soalannya, iaitu apakah salah satu faktor utama berlakunya banjir di Terengganu dan kesan daripada monsun timur laut dan kadar taburan hujan yang meningkat? Pendapat saudari, selain taburan hujan, apakah faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir di kawasan Terengganu? Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Okey, baiklah, di sini saya akan mengupas sedikit sebanyak apa punca berlakunya banjir di negeri Terengganu dan kawasan sekitar Terengganu ini, terutamanya di Rizal. Okey, menurut utusan Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2022 yang lalu, tercatat faktor lain yang menyebabkan berlakunya banjir berterusan, iaitu kalau kita tahu faktor hujan lebat mesti akan berlaku banjir, tapi ada lagi faktor yang menyebabkan berlakunya banjir, iaitu menurut pengarah Institusi Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur, ISERI, Universiti Sultan Zainal Abidin, Prof. Dr. Hafizan Johari berkata, sistem peparitan dan saliran yang sedia ada ini tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Jadi pembangunan di satu kawasan perumahan itu ia kata jejaslah sekiranya tidak mengikut sistem peparitan yang betul. Melalui kajian yang telah saya jalankan sebelum ini, antara punca atau faktor yang mendorong berlakunya bencana banjir setiap tahun adalah kerana sistem peparitan dan saliran di kawasan tersebut. Keadaan parit atau saliran air yang terlalu kecil yang menyebabkan ia mudah tersumbat atau mudah ditakungi air. Bila longkang yang kecil ditakungi air, air tak dapat menampung dengan saluran yang kecil. Jadi bila air dah naik terlalu tinggi, ia akan menyebabkan banjir. Sekian daripada saya untuk punca pertama apa berlakunya banjir. Terima kasih saudari atas jawapan yang diberikan. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu soalan saya adalah faktor berlakunya banjir adalah kerana pembangunan yang tidak terancang dan kawasan-kawasan yang rendah di sekitar Terengganu. Jadi saya teruskan kepada saudari untuk mengupas, adakah betul faktor-faktor berikut boleh menjadi banjir di Terengganu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diberikan. Okey, kat sini saya akan sentuh berkenaan dengan pembangunan yang tidak terancang dulu. Pembangunan yang tidak terancang ni boleh menyebabkan berlakunya banjir juga sebab dia telah mengganggu kelestarian alam semula jadi kita. Okey, macam mana dia boleh mengganggu kelestarian alam semula jadi? Ia adalah disebabkan bila sistem pembangunan dilakukan secara tidak terancang, ia akan menyebabkan beberapa kawasan akan jadi padat dengan permukaan yang keras dengan beton dan aspal. Jadi permukaan yang keras ni dia tidak dapat menyerap hujan dengan baik. Seterusnya, jadi aliran hujan tu dia akan cepat berkumpul dan ini adalah menjadi punca akan berlakunya banjir. Okey, seterusnya saya masuk kepada kawasan tanah rendah. Ini merupakan antara sebab juga boleh berlakunya banjir di kawasan Terengganu ni. Sebab, okey, saya kongsikan sedikit menurut berita harian. Saya kongsikan berita harian yang dikeluarkan pada tahun 2020. Dia kata apa? Taburan hujan yang tinggi ini dia bertembung dengan kemuncak fenomena air pasang dan menyebabkan beberapa kawasan tanah rendah di sekitar Terengganu dinaiki air. Okey, menurut Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, dia kata apa? Dekat sini, masa ketika tahun 2020 ni, 439 orang daripada 124 keluarga dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara di 4 daerah secara berperingkat.
Jadi ini adalah merupakan jumlah yang besar pada ketika itu. Kalau ikut JPS pula, Jabatan Pengairan dan Saliran, julat taburan hujan yang berlaku bagi 6 hingga 8 jam pada ketika itu ialah 190 mm. Ini adalah jumlah yang terlalu ambil 200 mm sehingga 250 ml. Jadi ini 6 hingga 8 jam kita dah jadi 190. Dia dah menghampiri kepada julat untuk sebulan. Jadi sehubungan dengan itu, fenomena air pasang menyebabkan air hujan ini tak dapat untuk ke laut dengan lancar dan menyebabkan beberapa kawasan Terengganu ini terjejas dengan banjir. Jadi kalau ikut dekat apa yang saya kongsikan di sini, kawasan Danau Rendah juga merupakan antara sebab boleh berlaku banjir di kawasan Terengganu. Sekian dari saya. Kepada saudari, jawapan yang ringkas tapi padat. Jadi saya teruskan sesi soal jawab, iaitu para hadirin bolehlah untuk bertanya soalan kepada para panel kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya, apakah persediaan kerajaan dan kita sendiri sebagai rakyat dalam membantu masa banjir? Jadi segera untuk saya serahkan soalan ini kepada Madam panel untuk menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalannya berbunyi apa peranan kerajaan, betul? Okey, apa peranan kerajaan yang kita tahu setiap tahun akan ada mesyuarat untuk kerajaan-kerajaan kan. Jadi di situlah dah ditentukan apa persediaan-persediaan sekiranya berlaku bencana alam di Malaysia ini. Jadi bila kita dah rancang, insya-Allah kita tahu apa yang kita nak buat nanti kalau sekiranya benda tu berlaku. Kita dah ada persiapan untuk sebelum berlaku, semasa berlaku dan selepas berlaku. Contohnya banjir kan. Okey, sebelum apa yang patut kita buat? Semasa apa yang peranan kita untuk kita hadapi benda tu. Dan selepas pula apa yang perlu kita lakukan untuk kita selesaikan masalah tu. Okay, sebagai contoh, setiap tahun akan diperuntukkan berapa banyak kepada kerajaan, akan diperuntukkan daripada kerajaan kepada setiap negeri untuk bencana-bencana alam tu sendiri. Bencana alam, masalah-masalah lain, gitu. Seterusnya, yang kedua, peranan kerajaan sendiri untuk mengeluarkan amaran-amaran sekiranya sesuatu tempat itu akan dilanda banjir. Contoh kalau hujan lebat berterusan, ahli meteorologi akan mengeluarkan amaran kepada masyarakat supaya masyarakat cakna ambil tahu benda sesuatu benda tu supaya mereka dapat buat persediaan awal. Contoh lain, kalau di Niza setiap tahun dilanda banjir, jadi kita dah tahu dah kalau hujan lebat kita kena buat persediaan apa supaya keperluan kita tidak terjejas dengan banjir. Saya rasa itu jawapan saya bagi soalan yang telah diajukan. Seterusnya berkaitan dengan apa peranan kita pula kalau jadi banjir. Okey, kalau kerajaan dah keluarkan amaran, kita kena ikut. Dan dia dah kata banjir bulan 12. Jadi kita dah standby dah. Banjir bulan 12 kita dah prepare barang-barang penting supaya tak hanyut, kita dah letak satu tempat. Lepas tu kita dah mula alihkan barang-barang sikit-sikit. Kita buat persediaan yang secukupnya dari segi makanan dan sebagainya. Lepas tu untuk bila berlaku banjir pula, okey ni sebelum kita dah sediakan. Bila semasa dah jadi banjir pula, kita kena gunakan, kita nak keluar secara terbatas. Okey, jadi kita gunakan platform media sosial sepenuhnya. Kita maklumkan kat sini ada lagi orang. Lepas tu kat situ juga dia boleh jadi platform untuk bagi sumbangan. Kadang bukan makanan je tak cukup, tenaga pun tak cukup. So orang daripada luar negeri pun boleh datang untuk tolong padang untuk bersihkan kawasan-kawasan yang terkena banjir dan sebagainya. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada dua ahli panel kita bagi menjawab soalan yang ditanyakan daripada penonton sebentar tadi. Jadi dengan berakhirnya soalan yang ditanyakan sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada pagi ini. Jadi saya menyusun 10 jari memohon kemaafan, dan jikalau ada semua di ladang boleh kami menokong mandi. Jikalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.